Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari salah satu subtopik di dalam bab 3 iaitu bab kegravitian. Subtopik tersebut adalah subtopik 3.2 iaitu hukum Kepler. Di dalam subtopik ini kita akan menjelaskan tentang hukum Kepler 1, 2 dan 3. Hukum Kepler 1. Hukum Kepler 1 menyatakan bahawa orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. Seperti mana yang kita sedang lihat, paparan animasi bergerak menunjukkan bumi sedang bergerak mengelilingi atau mengorbit matahari pada orbitnya. Seterusnya, para pelajar boleh melakukan aktiviti 3.11 yang terdapat di dalam buku teks fizik tingkatan 4. Tujuan aktiviti ini dilakukan adalah untuk melakar bentuk elips berdasarkan konsep dwi-fokus elips. Bahan-bahan yang diperlukan adalah pensel, benang sepanjang 20 cm, 2 paku payung, kertas A4, papan lembut dan pita selofan. Arahannya adalah seperti berikut. Langkah pertama, cetak template yang diberikan dalam laman sesawang di sebelah pada sehelai kertas A4 dan lekatkannya di atas sekeping papan lembut. Langkah yang kedua, pacak paku payung pada titik F1 dan F2. Langkah yang ketiga, ikat dua hujung benang itu masing-masing kepada dua paku payung itu. Tegangkan benang dengan mata pensel seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3.24. Seterusnya, gerakkan pensel dari paksi meja di sebelah kiri F1 ke paksi meja di sebelah kanan F2 untuk melakar separuh elips. Langkah yang keenam, ulangi langkah 5 pada bahagian sebelah bawah untuk memperoleh bentuk elips yang lengkap. Langkah yang ketujuh, keluarkan paku payung dari benang. Dan langkah yang terakhir, lukiskan satu bulatan kecil untuk mewakili matahari di F1 dan lukiskan juga bulatan kecil untuk mewakili bumi di atas lilitan elips. Seterusnya adalah penjelasan berkenaan planet-planet yang bergerak di dalam sistem suria. Planet-planet di dalam sistem suria mempunyai orbit berbentuk elips. Berdasarkan paparan yang sedang kita lihat sekarang, kita boleh lihat planet mengorbit matahari di dalam orbitnya sendiri. Matahari sentiasa berada di satu fokus yang tetap bagi elips itu. Kebanyakan orbit planet dalam sistem suria mempunyai paksi meja yang hampir sama panjang dengan paksi minor.
Paksi major adalah lebih panjang daripada paksi minor. Ini menyebabkan bentuk elips orbit planet-planet dalam sistem Suria adalah hampir bulat. Planet-planet boleh dianggap membuat gerakan membulat mengelilingi matahari. Ilustrasi 1 memaparkan bahawa pergerakan planet-planet bergerak mengelilingi matahari dalam sistem Suria. Manakala animasi 1 seperti yang dipaparkan adalah menunjukkan pergerakan setiap planet mengelilingi atau mengorbit matahari pada orbitnya sendiri. Animasi 3 memaparkan tentang jejari orbit yang bernilai purata bagi jarak di antara planet dengan matahari. Seterusnya adalah hukum Kepler 2. Hukum Kepler 2 menyatakan garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Jika sebuah planet mengambil masa yang sama untuk bergerak dari A ke B dan C ke D, luas kawasan AFB adalah sama dengan luas kawasan CFD. Seperti mana yang kita lihat, jarak AB adalah lebih besar daripada jarak CD. Oleh itu, planet itu bergerak dengan laju linear yang lebih tinggi dari A ke B berbanding dengan dari C ke D. Hukum Kepler 3 menyatakan kuasa dua tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbitnya. Secara matematik, T kuasa 2 berkadar terus terhadap R kuasa 3, di mana T mewakili tempoh orbit planet, manakala R ialah jejari orbit. Planet yang mengorbit dengan jejari yang lebih besar akan mempunyai tempoh orbit yang lebih lama. Planet yang lebih jauh mengambil masa yang lebih lama untuk melengkapkan satu orbit mengelilingi matahari. Sebagai contoh, Bumi mengambil masa 1 tahun untuk satu orbit lengkap, manakala planet Zuhal mengambil masa selama 29.5 tahun untuk satu orbit lengkap. Jom kita cuba jawab beberapa soalan. Hukum Kepler pertama menyatakan bahawa orbit bagi setiap planet di dalam sistem Suria adalah berbentuk elips, dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. Hukum Kepler kedua pula menyatakan bahawa satu garis yang menyambungkan planet dengan matahari mencakupi luas yang dalam selang masa yang apabila planet bergerak dalam orbit. Jawapannya, luas yang sama dalam selang masa yang sama.
Soalan ketiga, hukum Kepler ketiga menyatakan bahawa tempoh planet adalah dengan kuasa 3. Jawapannya, kuasa 2 tempoh planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbitnya. Soalan terakhir, seperti mana yang dipaparkan, rajah 3.32 menunjukkan orbit sebuah planet mengelilingi matahari. Bandingkan laju linear planet itu di kedudukan X, Y dan Z. Jadi, laju di mana lebih besar daripada laju di? Jadi, laju di Z lebih besar daripada laju di Y. Seterusnya, laju di lebih besar laju di. Jadi, jawapannya laju di Y lebih besar daripada laju di X. Kesimpulannya, laju di Z lebih besar daripada laju di Y. Laju di Y lebih besar daripada laju di X. Okey kelas, cikgu harap apa yang kita pelajari pada hari ini sama-sama dapat kita gunakan dalam kehidupan kita dan seterusnya dapat mengaitkan dengan bab-bab yang telah ataupun akan dipelajari. Okey, sekian, terima kasih.